Pengenalan pada zaman ini sudah menjadi amalan biasa dan diterima untuk melepaskan lidah dan menggunakannya dengan cara yang tidak betul. Yang paling rugi dari sikap ini ialah penutuh walaupun mereka memperoleh perkara duniawi melalui tingkah laku ini. Hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 7482, memberi amaran bahawa seseorang boleh mengeluarkan perkataan yang mereka anggap remeh tetapi ia akan menyebabkan mereka tenggelam ke dalam neraka lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat dunia ini. Ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 3973, bahawa perkataan adalah punca utama manusia masuk neraka. Jelas dari Al-Quran bahawa setiap perkataan yang diucapkan seseorang itu dicatat dan mereka akan diminta pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Bab 50 Kaf, ayat 18. Dia yaitu manusia, tidak mengeluarkan perkataan melainkan bersamanya ada seorang pemerhati yang bersedia untuk mencatat. Ini harus menjelaskan kepada semua kepentingan perkataan yang mereka ucapkan dan kepentingan untuk sentiasa menjaga lidah mereka. Ini tidak mungkin dicapai tanpa pengetahuan. Oleh itu, buku ini akan membincangkan pelbagai bahaya lidah dan cara mengelakkannya. Bertengkar bahaya ketiga lidah ialah berbalah dengan orang lain. Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan umat Islam agar tidak berselisih dengan orang lain. Ini dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Imam Bukhari, Adab Al-Mufrad, nombor 394. Dalam kebanyakan kes, berdebat dengan orang lain hanya menimbulkan permusuhan antara manusia. Malah, seseorang sangat jarang menerima kebenaran melalui hujah. Adalah penting untuk memahami bahawa terdapat perbezaan besar antara menyampaikan kebenaran dengan cara yang indah, baik dan hormat dan berdebat dengan seseorang mengenainya. Inilah sebabnya penyebaran Islam harus diserahkan kepada mereka yang telah mengamalkan ciri-ciri yang betul. Berdebat adalah sangat dibenci sehingga Nabi Muhammad SAW telah berjanji dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 4800, sebuah rumah di pinggir syurga bagi orang yang berhenti berdebat walaupun mereka pendapat itu betul. Malah, menurut hadis yang terdapat dalam Jami' At-Tirmizi, nombor 3253, seseorang hanya tersasar daripada petunjuk yang benar apabila mengamalkan sikap berhujah. Bab 43 Az-Zukhruf, ayat 58. Mereka tidak mengemukakannya, iaitu perbandingan melainkan untuk hujah semata-mata. Tetapi, sebenarnya, mereka adalah kaum yang cenderung untuk bersengketa. Sentiasa berhujah walaupun sudah tamat kebenaran boleh menyebabkan seseorang itu memutar belit dan salah tafsir bukti semata-mata untuk memenangi perbahasan. Ini adalah jahat kerana ia bukan sahaja menyesatkan pelakunya tetapi juga mereka yang mendengar perbahasan. Amaran keras tentang api neraka telah diberikan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 254, kepada mereka yang menuntut ilmu untuk menjadikan orang lain kelihatan bodoh melalui hujah dan perdebatan. Dalam kebanyakan kes, pertengkaran adalah tidak perlu dan membawa kepada masalah selanjutnya untuk semua orang. Adalah lebih baik untuk mengabaikan seseorang yang bercakap palsu daripada berdebat dengan mereka kerana motif mereka adalah untuk mencetuskan perbalahan. Mereka yang mengamalkan mentaliti ini hanya ingin menonjolkan ilmu dan kelebihan mereka yang membawa kepada sifat jahat kesombongan. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 265, orang yang mempunyai kesombongan sebesar atom di dalam hatinya tidak akan masuk syurga. Kesimpulannya, orang yang mengamalkan sikap suka berhujah tidak akan mendapat ketenangan fikiran kerana mereka akan sentiasa marah terhadap mereka yang mencabar pendapat mereka. Jika seseorang menginginkan kedamaian, mereka harus berhenti bertengkar. Mengumpat dan memfitnah bahaya lidah seterusnya ialah dosa yang terlalu kerap berlaku dalam masyarakat pada zaman ini, iaitu mengumpat dan memfitnah. Dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6593, Nabi Muhammad SAW menjelaskan maksud mengumpat dan memfitnah. Mengumpat adalah apabila seseorang mengkritik seseorang di belakang mereka dengan cara yang tidak menyenangkan mereka walaupun ia adalah kebenaran. Sedangkan fitnah adalah serupa dengan mengumpat kecuali kenyataan itu tidak benar. Dosa-dosa ini terutamanya melibatkan ucapan tetapi boleh termasuk perkara lain, seperti menggunakan isyarat tangan.
Mengumpat adalah dosa besar dan telah disamakan dengan memakan daging mayat dalam Al-Quran. Surah 49 Al-Hujurat, ayat 12. Dan janganlah kamu mengintip atau mengumpat sesama sendiri. Adakah salah seorang di antara kamu suka memakan daging saudaranya apabila mati? Anda akan membencinya? Adalah penting untuk memahami bahawa dosa ini lebih buruk daripada kebanyakan dosa yang ada antara seseorang dengan Allah Ta'ala. Ini kerana dosa antara seseorang dengan Allah Ta'ala akan diampunkan olehnya jika orang yang berdosa itu bertaubat dengan ikhlas. Tetapi Allah Ta'ala tidak akan mengampuni orang yang mengumpat sehingga korbannya memaafkan mereka terlebih dahulu. Jika mereka tidak berbuat demikian, maka pada hari kiamat amal orang yang mengumpat akan diberikan kepada mangsanya sebagai ganti rugi, dan jika perlu dosa korban akan diberikan kepada pengumpat mereka sehingga keadilan ditegakkan. Ini boleh menyebabkan orang yang mengumpat itu dilemparkan ke dalam neraka. Ini telah ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6579. Satu-satunya masa mengumpat adalah sah jika seseorang memberi amaran dan melindungi orang lain daripada bahaya yang menyalahi undang-undang, atau jika seseorang menyelesaikan aduan terhadap orang lain dengan pihak ketiga, seperti kes undang-undang. Hendaklah mengelakkan diri daripada mengumpat dan memfitnah dengan terlebih dahulu mendapat pengetahuan tentang akibat buruk dari dosa-dosa besar ini. Kedua, seseorang hanya perlu mengeluarkan kata-kata yang dengan senang hati mereka ucapkan di hadapan orang itu dengan penuh tahu bahawa mereka tidak akan menerimanya dengan cara yang menyinggung perasaan. Ketiga, seorang Muslim hanya perlu mengucapkan kata-kata tentang orang lain jika mereka tidak keberatan orang lain mengatakan itu atau perkataan serupa tentang mereka. Maksudnya, mereka harus bercakap tentang orang lain bagaimana mereka mahu orang bercakap tentang mereka. Akhirnya, seorang Muslim harus menumpukan perhatian untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri, dan apabila dilakukan dengan ikhlas, ia akan mengelakkan mereka daripada mengumpat dan memfitnah orang lain. Mengutuk. Bahaya lidah seterusnya ialah melaknat, ialah apabila seseorang memohon agar rahmat Allah Ta'ala dijauhkan daripada sesuatu atau orang lain. Hanya Allah yang Maha mengetahui siapa yang patut dilaknat dan dijauhkan dari rahmatnya. Oleh itu, seseorang harus mengelakkan tabiat bodoh ini. Melaknat seseorang yang tidak berhak menerimanya adalah perbuatan yang keji, dan orang yang menghendaki rahmat Allah Ta'ala dijauhkan daripada orang lain mungkin mendapati ia dijauhkan daripada mereka. Malah, Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan dengan jelas dalam hadis yang terdapat dalam Jami' At-Tirmizi, nombor 2019, bahawa seorang mukmin sejati tidak melaknat. Kaum muslimin yang mempunyai kebiasaan mengumpat sangat dibenci oleh Allah Ta'ala, sehingga mereka tidak dapat menjadi saksi dan pemberi syafaat pada hari kiamat. Allah Ta'ala tidak suka mempertontonkan mereka kepada seluruh makhluk pada hari akhirat. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6610. Akhirnya, sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 6652, menonjolkan keterukan mengutuk seorang mukmin. Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, menyatakan bahawa mengutuk seorang mukmin adalah seperti membunuh mereka. Walaupun seseorang itu layak dilaknat, adalah lebih selamat dan lebih bijak untuk menahan diri dan sebaliknya mengeluarkan perkataan yang diredai Allah Ta'ala, seperti zikirnya. Janji palsu. Bahaya lidah seterusnya ialah membuat janji palsu. Orang yang membuat janji palsu berniat memungkirinya adalah dosa kerana ia merupakan cabang kemunafikan menurut hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 2749. Hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 213, menambah bahawa orang yang berkelakuan sedemikian telah mengamalkan aspek kemunafikan walaupun mereka solat, berpuasa dan mengaku beragama Islam. Al-Quran telah menjelaskan bahawa semua janji mesti dibuat dengan niat untuk menunaikannya. Bab 5 Al-Maidah, ayat 1. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad. Tidak ada dosa bagi orang yang berniat untuk menepati janjinya tetapi dihalangi daripadanya dengan sebab yang sah. Umat Islam harus berusaha untuk tidak mengamalkan aspek kemunafikan ini, jika tidak, mereka mungkin akan dihakimi seperti orang pada hari penghakiman. Seorang Muslim tidak boleh bertindak dengan cara yang tidak diredai Allah,
walaupun ia bertentangan dengan keinginan atau sumpah mereka. Malangnya, sebilangan umat Islam sangat degil dalam menjaga kata-kata mereka walaupun ia membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Contohnya, mereka mungkin memutuskan hubungan dengan orang lain atas sebab remeh dan enggan berubah kerana sumpah bodoh yang mereka buat. Ini hanya membawa kepada permusuhan dan hubungan yang retak. Hadis yang terdapat dalam Sunan An-Nasai, nombor 3876, memperingatkan umat Islam supaya tidak menunaikan sumpah mereka dengan cara yang tidak diredai Allah Ta'ala, kerana sumpah ini hanya untuk iblis. Seorang Muslim tidak boleh berpegang teguh pada kemaksiatan kepada Allah SWT, kerana ini hanyalah kedegilan dan tidak ada bahagian dalam Islam. Sebaliknya, seorang Muslim harus teguh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya dan dengan menghadapi takdir dengan sabar sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Ini adalah keteguhan yang sebenar dan membawa kepada rahmat Allah Ta'ala. Ayat berikut memberi alasan kepada mereka yang tidak berniat bersumpah dalam ucapannya. Di samping itu, ayat ini mengingatkan umat Islam tentang asas Islam iaitu niat seseorang. Inilah yang dinilai setiap perbuatan dan ia akan membawa seseorang ke neraka atau syurga pada hari kiamat. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 225. Allah tidak menuduh kamu disebabkan sumpah-sumpah kamu yang tidak disengajakan, tetapi Allah menuduh kamu disebabkan perbuatan hatimu. Namun begitu, seorang Muslim tidak seharusnya melakukan tabiat ini kerana ia tidak disukai dalam Islam kerana ia membawa kepada masalah di kedua-dua dunia. Bahasa kasar. Bahaya lidah seterusnya ialah bahasa kotor. Kebiasaan ini sudah pasti satu dosa. Orang yang keji dan buruk mulutnya dibenci oleh Allah SWT. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' At-Tirmizi, nombor 2002. Orang yang dimurkai Allah, yang maha tinggi, jauh dari rahmatnya dan dengan itu lebih terdedah kepada azab di kedua-dua dunia. Bahasa kotor ialah ucapan yang bercanggah dengan kesopanan dan budi pekerti yang baik. Ia termasuk mengumpat dan menggunakan bahasa yang tidak tahu malu. Seboleh-bolehnya seseorang itu harus merujuk sesuatu secara tidak langsung dan bukannya menggunakan bahasa yang tidak tahu malu. Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan dengan jelas dalam hadis yang terdapat dalam Jami' At-Tirmizi, nombor 1977, bahawa seorang mukmin sejati tidak mengeluarkan kata-kata kotor. Oleh itu, orang yang menjadikan ini sebagai tabiat mereka hendaklah mengkaji semula iman mereka dan bertaubat dengan ikhlas dari sifat jahat ini. Malah, menggunakan bahasa yang kotor telah ditunjukkan sebagai cabang kemunafikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis yang terdapat dalam Jami' At-Tirmizi, nombor 2027. Membalas orang yang tidak tahu malu adalah bodoh dan hanya membawa kepada dosa. Contohnya, seseorang itu melakukan dosa besar apabila mendera ibu bapa sendiri. Menurut hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 5973, ini berlaku apabila seseorang itu mendera ibu bapa orang lain dan yang kedua sebagai balasan mendera ibu bapa mereka. Seorang Muslim harus berusaha untuk membersihkan lidahnya dengan hanya mengeluarkan kata-kata yang masuk akal. Jika tidak, mereka akan mengucapkan kata-kata kotor yang menyebabkan mereka tenggelam ke dalam neraka yang lebih jauh dari jarak antara timur dan barat dunia ini. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 7481. Bergurau. Bahaya lidah seterusnya bergurau. Dalam hadis yang terdapat dalam Jami' At-Tirmizi, nombor 2315, Nabi Muhammad SAW melaknat 3 kali orang yang berdusta untuk membuat orang ketawa. Bergurau sambil berpegang kepada kebenaran bukanlah satu dosa tetapi sukar untuk dilakukan secara konsisten. Orang yang bergurau berlebihan akhirnya akan tergelincir dan mengeluarkan perkataan yang berdosa, seperti berbohong, mengumpat atau mengejek orang lain. Oleh itu, adalah lebih selamat untuk mengelak daripada bergurau secara berlebihan yang telah dinasihatkan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Jami' At-Tirmizi, nombor 1995. Selain itu, orang yang bergurau secara berlebihan walaupun mereka berjaya sentiasa bercakap benar dan tidak menyinggung perasaan sesiapa pun akan bertemu dengan rohani.
Penyakit yang telah diperingatkan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 4193, iaitu hati yang mati rohani. Ini berlaku kepada orang yang bergurau dan ketawa secara berlebihan kerana mentaliti ini menuntut mereka sentiasa berfikir dan membincangkan isu-isu lucu dan mengelakkan isu yang serius. Perkara persiapan untuk kematian dan akhirat adalah isu yang serius dan jika seseorang mengelak daripada memikirkan dan membincangkannya, mereka tidak akan pernah bersedia untuk menghadapinya. Kekurangan persediaan ini akan menyebabkan hati rohani mereka mati. Malah, semakin serius seseorang itu memikirkan tentang akhirat, semakin kurang mereka akan ketawa dan bergurau senda. Ini ditunjukkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 6486. Bergurau terlalu kerap juga menyebabkan orang lain hilang rasa hormat terhadap mereka. Ini boleh menimbulkan banyak masalah seperti tidak diambil berat apabila menyuruh kebaikan dan melarang kemungkaran walaupun kepada anak sendiri. Bergurau yang keterlaluan selalunya membawa kepada permusuhan antara manusia kerana seseorang boleh mengambil serius sesuatu perkara. Ini membawa kepada perhubungan yang retak dan terputus. Ramai orang telah menjadi sakit fizikal dan emosi kerana jenaka. Di samping itu, apabila bergurau hendaklah elakkan ketawa dengan kuat atau penuh mulut kerana ini tidak disukai dalam Islam. Ketawa Nabi Muhammad SAW adalah senyuman menurut hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 6092. Seorang Muslim hendaklah mengelak dari berdusta walau bergurau kerana ini akan membawa kepada mereka mendapat rumah di tengah-tengah syurga. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 4800. Ini tidak bermakna seorang Muslim tidak boleh bergurau sama sekali. Bergurau sesekali sambil menjauhi dosa-dosa lain, seperti berdusta, diterima sebagaimana Nabi Muhammad SAW yang sesekali bergurau. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 1990. Bergurau berlebihan yang makruh dan berdosa jika dikaitkan dengan dosa. Adalah berdosa jika dengan sengaja menyalah tafsirkan tradisi Nabi Muhammad SAW untuk memenuhi keinginan sendiri. Sekiranya Nabi Muhammad SAW jarang bergurau tanpa melakukan sebarang dosa yang berkaitan dengannya, maka umat Islam hendaklah melakukan perkara yang sama dan tidak melampaui batas untuk memenuhi keinginan mereka sendiri. Di samping itu, terdapat perbezaan besar antara menjadi ceria dengan orang, seperti tersenyum, dan bergurau secara berlebihan. Bersorak ceria adalah anugerah Allah SWT, menurut hadis yang terdapat dalam Imam Bukhari, Adab Al-Mufrad, nombor 301. Malah tersenyum untuk membuat orang lain berasa selesa direkodkan sebagai sedekah mengikut hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 1970. Jadi seseorang itu tidak boleh percaya mengelak bergurau secara berlebihan bermakna orang harus sentiasa berada dalam suasana sedih dan tertekan. Berbohong. Bahaya lidah seterusnya mungkin dosa yang paling biasa dilakukan dengan lidah, iaitu berbohong. Pembohongan tidak boleh diterima sama ada pembohongan kecil yang sering disebut pembohongan putih atau pembohongan sebagai gurauan. Semua jenis pembohongan ini adalah dilarang. Sebenarnya, orang yang berdusta untuk membuat orang tertawa, maka tujuannya bukan untuk menipu seseorang, telah dilaknat sebanyak 3 kali dalam satu hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2315. Satu lagi pembohongan yang popular orang sering bercakap percaya bahawa ia tidak berdosa adalah apabila mereka berbohong kepada kanak-kanak. Ini tidak diragukan lagi merupakan dosa menurut hadis seperti yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 4991. Adalah suatu kebodohan untuk berbohong kepada kanak-kanak kerana mereka hanya akan mengamalkan tabiat berdosa ini daripada orang tua yang berbohong kepada mereka. Berkelakuan sedemikian menunjukkan kanak-kanak berbohong boleh diterima sedangkan ia tidak diterima mengikut ajaran Islam. Hanya dalam kes yang jarang berlaku dan ekstrim, pembohongan boleh diterima sebagai contoh, pembohongan untuk melindungi nyawa orang yang tidak bersalah. Adalah penting untuk mengelakkan pembohongan kerana menurut satu hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 1971, ia membawa kepada dosa-dosa lain seperti mengumpat dan mengejek orang. Perilaku ini membawa seseorang ke pintu neraka. Apabila seseorang terus berdusta,
mereka dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai pendusta yang besar. Tidak memerlukan seorang ulama untuk meramalkan apa yang akan berlaku kepada seseorang pada hari kiamat yang telah dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai pendusta yang besar. Semua umat Islam menginginkan pergaulan para malaikat, namun apabila seseorang berdusta mereka dilucutkan pergaulan mereka. Malah, bau busuk yang dihilangkan dari mulut pendusta menyebabkan malaikat menjauhi mereka satu batu. Ini ditegaskan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 1972. Berbohong yang menyebarkan kepada orang lain dalam masyarakat adalah dosa yang sangat serius sehinggakan menurut hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 7047, jika seseorang melakukan ini dan gagal bertaubat mereka akan dihukum selepas kematian mereka sehingga ke tahap besi. Cangkuk akan diletakkan di dalam mulut mereka dan kulit muka mereka akan tercabut. Wajah mereka akan menjana semula serta-merta dan proses itu kemudiannya akan diulang. Ini akan berterusan sehingga hari kiamat. Kesimpulannya, semua umat Islam harus mengelak segala bentuk pembohongan tanpa mengira dengan siapa mereka bercakap. Fikirkan perniagaan anda. Bahaya pertama lidah ialah bercakap tentang perkara-perkara yang tidak berkaitan dengan seseorang. Seseorang yang mengamalkan sikap ini akan kehilangan masa berharga mereka. Segala-galanya boleh dibeli kecuali lebih banyak masa. Menyia-nyiakan masa akan menjadi penyesalan yang besar bagi seseorang di akhirat apabila memerhatikan pahala orang yang memanfaatkan masa dengan betul. Walaupun beberapa perkara yang diucapkan oleh seseorang yang tidak kisah perniagaan mereka tidak berdosa, jelas mereka telah kehilangan masa menggunakan masa mereka dengan cara yang lebih produktif. Inilah sebabnya mengapa Nabi Muhammad SAW telah mengisytiharkan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 3976, bahawa seseorang itu tidak dapat menyempurnakan keislamannya sehingga mereka menjauhi perkara-perkara yang tidak berkaitan dengannya. Takrif bercakap tentang sesuatu yang tidak membimbangkan seseorang adalah jika seseorang memilih untuk berdiam diri daripada ucapan jenis ini, mereka tidak akan berdosa dan tidak akan mendatangkan mudarat dengan diamnya. Pada hakikatnya, seseorang itu tidak sepatutnya bercakap tentang perkara-perkara yang membimbangkan mereka melainkan pada masa dan tempat yang sesuai. Mengabaikan nasihat ini hanya membawa masalah kepada penceramah dan orang lain. Bersoal jawab tentang perkara yang tidak membimbangkan adalah masalah yang biasa ditemui dalam masyarakat hari ini. Orang sering bertanya tentang perkara sebegini dan memaksa orang lain yang ingin merahsiakan perkara itu sama ada berbohong, mengelak daripada menjawab secara langsung melalui tipu helah atau mereka mengabaikannya yang mendatangkan kekasaran. Seorang Muslim harus lebih bertimbang rasa dan hanya bertanya tentang perkara-perkara umum yang menyangkut mereka. Mereka yang menumpukan ucapan mereka kepada perkara-perkara yang tidak berkaitan dengan mereka akan terhalang daripada bercakap tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan mereka. Dan mereka yang benar-benar mengarahkan usaha mereka pada perkara-perkara yang membimbangkan mereka tidak akan mendapat masa untuk bercakap tentang perkara-perkara yang tidak berkaitan dengan mereka. Yang terakhir ialah orang yang berjaya yang menggunakan lidah mereka dengan cara yang betul. Jika seseorang benar-benar merenung semua hujah yang mereka ada, mereka akan menyedari majoriti daripada mereka disebabkan oleh seseorang yang bercakap tentang sesuatu yang tidak membimbangkan mereka. Bayangkan berapa banyak hujah yang boleh dielakkan hanya dengan mengelakkan sikap ini. Mengejek orang lain. Bahaya lidah seterusnya ialah mengejek orang lain. Mengejek orang lain berlaku apabila seseorang mengejek dan menonjolkan kecacatan orang lain untuk menyebabkan orang lain ketawa dan memandang rendah kepada mereka. Ini boleh dilakukan melalui tindakan atau perkataan. Dalam kebanyakan kes, ini adalah dosa kerana ia melibatkan merendahkan dan menghina orang lain. Tidak berdosa jika perasaan orang yang diejek tidak berubah negatif dan apabila kata-kata maksiat tidak digunakan. Ini amat jarang berlaku terutamanya pada zaman ini. Mengejek telah dilarang oleh Allah Ta'ala. Surah 49 Al-Hujurat, ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum memperolok-olokkan kaum yang lain, mungkin mereka lebih baik daripada mereka, dan janganlah wanita memperolok-olokkan wanita lain, mungkin mereka lebih baik daripada mereka. Dan janganlah kamu menghina satu sama lain, dan janganlah kamu memanggil satu sama lain dengan gelaran yang menyakitkan hati.
Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2505, bahawa sesiapa yang mengejek orang lain kerana dosa yang telah bertaubat daripadanya tidak akan mati sehingga mereka melakukan dosa yang sama. Adalah penting bagi umat Islam untuk mengelakkan sifat ini kerana dalam kebanyakan kes mewujudkan permusuhan antara manusia dan ini sentiasa membawa kepada keretakan atau hubungan yang rosak. Terlalu memuji. Bahaya terakhir lidah ialah memuji orang. Dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 2662, Nabi Muhammad SAW memperingatkan agar tidak memuji orang lain. Ini adalah perbuatan yang tidak disukai kerana ia pertama sekali boleh berdosa jika pujian itu berdasarkan kebatian. Walaupun benar terlalu memuji orang yang jahil boleh menyebabkan mereka menjadi bangga. Ini adalah sifat jahat kerana nilai atom cukup untuk membawa seseorang ke neraka. Ini telah diberi amaran dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 265. Terlalu memuji malah boleh menyebabkan orang yang dipuji itu percaya bahawa mereka telah memenuhi potensi mereka dalam mentaati Allah yang Maha Tinggi dan oleh itu tidak perlu memperbaikinya. Seorang Muslim tidak boleh terpedaya dengan pujian orang lain kerana mereka lebih mengetahui perbuatan dan akhlak yang tersembunyi daripada orang lain. Merenungkan ini dan berkali-kali Allah Ta'ala menyembunyikan kesalahan mereka daripada manusia seharusnya menghalang mereka daripada menjadi sombong. Di samping itu, mereka harus ingat bahawa sifat terpuji yang mereka miliki telah diberikan kepada mereka oleh tidak lain daripada Allah yang Maha Tinggi, oleh itu segala pujian adalah miliknya. Akhir sekali, seorang Muslim harus lebih bersyukur kepada Allah SWT dengan menggunakan nikmat yang mereka miliki dengan cara yang diredainya. Mereka sebaliknya harus menasihati orang lain tentang hadis ini dan memberi amaran kepada mereka supaya tidak terlalu memuji orang lain. Hanya dalam kes tertentu memuji orang lain boleh diterima dan mesti termasuk tidak terlalu memuji mereka, berpegang pada kebenaran dan ia harus dilakukan untuk menggalakkan mereka melakukan lebih banyak kebaikan. Ini terutama berlaku kepada kanak-kanak seperti memuji mereka berkenaan dengan kerja sekolah mereka, berkelakuan baik dan menunaikan kewajipan Islam. Tell-bearing bahaya lidah seterusnya adalah menyebarkan gosip yang berniat jahat, membawa kisah. Dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 290, Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan bahawa orang yang menyebarkan gosip jahat tidak akan masuk syurga. Inilah yang menyebarkan gosip sama ada benar atau tidak dan membawa kepada masalah sesama manusia, keretakan dan putus hubungan. Ini adalah sifat jahat dan mereka yang berkelakuan sedemikian sebenarnya adalah syaitan manusia kerana mentaliti ini tidak lain adalah milik iblis. Dia sentiasa berusaha untuk menyebabkan pemisahan antara manusia. Allah SWT telah melaknat orang seperti ini dalam Al-Quran. Bab 104 Al-Humazah, ayat 1. Ia celakalah bagi tiap-tiap pengumpat. Bagaimana seseorang boleh mengharapkan Allah yang Maha Tinggi untuk menyelesaikan masalah mereka dan mengurniakan mereka dengan berkat jika kutukan ini telah mengelilingi mereka? Satu-satunya cerita masa yang boleh diterima ialah apabila seseorang memberi amaran kepada orang lain tentang bahaya. Adalah menjadi kewajipan bagi seorang Muslim untuk tidak menghiraukan seseorang yang bercerita kerana mereka adalah orang yang fasik yang tidak boleh dipercayai atau dipercayai. Surah 49 Al-Hujurat, ayat 6. Ihai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu keterangan, maka periksalah, supaya kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui. Seorang Muslim harus melarang penyampai cerita daripada meneruskan sifat jahat ini dan menggesa mereka untuk bertaubat dengan ikhlas. Seperti yang diperintahkan dalam Al-Quran, seorang Muslim tidak boleh menyimpan niat jahat terhadap orang yang kononnya berkata buruk tentang mereka. Surah 49 Al-Hujurat, ayat 12. Ihai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebahagian sangkaan itu adalah dosa. Ayat yang sama ini mengajar umat Islam untuk tidak cuba membuktikan atau menyangkal pembawa cerita dengan mengintip orang lain. Surah 49 Al-Hujurat, ayat 12. Dan jangan mengintip. Sebaliknya pembawa cerita harus diabaikan.
Seorang Muslim tidak seharusnya menyebut maklumat yang diberikan kepada mereka oleh pembawa cerita kepada orang lain atau menyebut pembawa cerita kerana ini akan menjadikan mereka pembawa cerita juga. Umat Islam seharusnya mengelak daripada bercerita dan bergaul dengan orang yang membawa kisah kerana mereka tidak akan layak untuk dipercayai atau berkawan sehinggalah mereka bertaubat dengan ikhlas. Bermuka dua. Bahaya lidah seterusnya ialah bermuka dua. Ini adalah apabila seseorang mengubah tingkah laku mereka bergantung kepada siapa mereka berinteraksi untuk menggembirakan mereka supaya mereka mendapat perkara duniawi, seperti penghormatan dan kemasyhuran. Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 4873, bahawa sesiapa yang mengamalkan mentaliti dua muka akan mempunyai dua lidah api pada hari kiamat. Menjadi kewajipan seorang Muslim untuk terus jujur dan konsisten dalam ucapan dan tindakan mereka dan hanya mencari keredaan Allah Ta'ala dalam semua aktiviti mereka. Sesiapa yang berkelakuan seperti ini akan dilindungi oleh Allah Ta'ala daripada sebaran kesan negatif jangka panjang yang boleh terhasil daripada kejujuran yang berterusan. Tetapi orang yang mengikuti jalan orang-orang munafik akan kehilangan rahmat dan perlindungan Allah Ta'ala, sehingga mereka dibiarkan sesat dalam kesesatan. Allah, yang Maha Tinggi, akan memastikan bahawa, lambat laun, niat jahat mereka didedahkan kepada orang yang ingin mereka reda sehingga mereka kehilangan nikmat duniawi dan dibenci oleh masyarakat mereka. Azab dunia ini kecil jika dibandingkan dengan azab yang dihaskan untuk mereka di akhirat kelak melainkan mereka bertaubat dengan ikhlas. Jenis-jenis ucapan. Seseorang harus sentiasa ingat bahawa terdapat 3 jenis ucapan. Seseorang harus berdiam diri daripada jenis pertama yang berbahaya sepenuhnya. Jenis kedua hanya membuang masa yang akan menjadi penyesalan besar pada hari kiamat. Jenis ini adalah ucapan yang tidak berfaedah mahupun memudaratkan. Jenis terakhir yang harus dilakukan ialah ucapan yang bermanfaat. Menurut struktur ini, 2/3 ucapan harus dikeluarkan dari kehidupan seseorang. Ucapan yang tidak perlu. Bahaya kedua lidah ialah ucapan tambahan yang tidak perlu. Dalam kebanyakan kes, ini tidak dianggap sebagai dosa. Tetapi seperti yang disebutkan dalam bab awal, ia akan menyebabkan seseorang itu membuang masa berharga mereka yang akan menjadi penyesalan besar bagi mereka di akhirat kelak. Di samping itu, ucapan tambahan biasanya membawa kepada ucapan berdosa, seperti mengumpat. Seseorang harus ingat bahawa ucapan mereka sebenarnya adalah surat yang mereka tulis untuk Allah Ta'ala. Adalah memalukan bagi seseorang untuk mengisi surat ini dengan kata-kata berlebihan yang tidak memberi manfaat kepada mereka atau orang lain di dunia ini atau di akhirat. Malah, Nabi Muhammad SAW telah menasihati dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 2408, bahawa Allah Ta'ala benci apabila manusia mengeluarkan kata-kata yang sia-sia. Jelas dari banyak hadis bahawa Nabi Muhammad SAW tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak perlu dan menunjukkan rasa tidak suka kepadanya. Contohnya tercatat dalam hadis yang terdapat dalam Imam Bukhari, Adab Al-Mufrad, nombor 211. Oleh itu, menjadi kewajipan seorang Muslim untuk menjauhi sifat ini. Kesimpulan. Telah dijelaskan bahawa terdapat banyak bahaya lidah. Oleh itu, adalah penting bagi umat Islam untuk sentiasa menyedari apa yang mereka katakan kerana ia hanya memerlukan satu perkataan sahaja untuk menyebabkan mereka jatuh ke dalam neraka pada hari penghakiman. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 3970. Adalah penting seseorang itu berfikir sebelum bercakap dan hanya meneruskan apabila perkataan itu tidak akan berdosa atau sia-sia. Ini adalah tanda orang yang bijak. Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, telah menasihati dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 176, satu cara bagi seorang Muslim untuk melarikan diri dari semua bahaya lidah iaitu, sama ada bercakap yang baik atau berdiam diri. Mendapat pengetahuan tentang bahaya lidah akan menegakkan ajaran ini. Tetapi jika seorang Muslim tetap jahil, mereka akan melakukan banyak dosa melalui perkataan mereka tanpa disedari. Skim sebabnya menuntut ilmu telah diwajibkan ke atas semua orang Islam yang ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 224.